Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, kasih sayangnya, masih lagi diberi taufik, diberi kekuatan kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangannya dengan cara yang ditunjuki oleh junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menurunkan rahmatnya ke atas kita semua insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Riwayat-riwayat yang akan dibacakan pada malam ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu as-sabi'u fi akhbarin shatta min ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'di adhkarin wa ad'iyatin kana yaquluha fi awqatin makhsusah wa 313 hadithan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh berkenaan dengan riwayat-riwayat yang pelbagai daripada keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian zikir-zikir dan doa-doa yang biasa dibaca oleh baginda pada waktu-waktu yang tertentu, dan juga 313 hadis daripada hadis-hadis yang dalam kategori Jawami'ul Kalim, yakni hadis-hadis yang pendek tetapi mempunyai makna yang sangat padat. Wa fihi thalathatu fusulin, dan di dalam bab ini terdapat 3 fasal. Al-faslul awwalu fi akhbarin syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang pertama berkenaan dengan riwayat-riwayat hadis-hadis yang berbagai daripada keadaan-keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fi Syifa lil Qadhi Iyad rahimahullahu taala, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan maqtu'as surrati. Tersebut di dalam kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ni antara kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, nama kitabnya. Karangan Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ada disebutkan satu riwayat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam lahir daripada perut ibu baginda. Lahir-lahir itu dah siap berkhatan, dah siap sunat lah.
dan maqtu'as surrati, terputus tali pusat. Masa lahir itu tali pusat putus dah. Tak payah kerat. Ini yang tersebut di dalam riwayat inilah. Cuma riwayat ini ada khilaf di kalangan ulama, yakni para muhaddisin. Ada beberapa pendapat berkenaan dengan khatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling kuat yang ada di dalam riwayat ialah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dikhatankan pada hari baginda sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, yakni pada ketika baginda sedang berada di bawah jagaan ibu susu baginda yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ketika baginda dijaga oleh Halimah As-Sa'diyah, satu ketika datang dua orang dibelah dada Nabi. Jadi riwayat yang paling kuat menyatakan bahawa pada ketika itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam dikhatankan. Adapun riwayat yang menyebut seperti yang dibacakan tadi, yakni lahir itu dah siap berkhatan dah. Riwayat ini ada komentar, maksudnya ada pelbagai pandangan lah di kalangan ulama, kerana sanad hadis ni agak lemah, tak kuat. Pun begitu, sekiranya benar, maka tidak ada yang mustahil, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, diberi kelebihan yang tidak ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ada sebahagian riwayat menyebut bahawa khatan baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku pada hari yang ketujuh kelahiran baginda. Hari yang ketujuh kelahiran, dan khatan itu dibuat oleh datuk baginda Abdul Muttalib. Pada hari yang ketujuh kelahiran Nabi dikhatankan dan dibuat jamuan. Pada hari itu juga datuk baginda memberi nama Muhammad itu kepada baginda. Dan khatan ni adalah satu amalan yang diwarisi sejak daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihimassalam, maka khatan itu menjadi satu amalan. Anak cucu keturunan Nabi Ibrahim ni semua dikhatankan. Khair. Wa qad ruwiya an ummihi Aminata annaha qalat waladtuhu nadhifan ma bihi qadarun. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aminah, bahawa beliau berkata, aku telah melahirkannya, yakni aku telah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersih. Nabi lahir daripada rahim ibunya tu, keluar tu bersih, tidak ada padanya apa-apa kotoran. Dan ini antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bayi yang biasa lahir dengan darahnya, dengan apa panggil, air, dia ada bau busuk, kena dibasuh, dimandikan dahulu. Tak. Tapi Nabi, riwayat daripada ibu baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, lahir-lahir itu bersih. Dan ada riwayat sebut aku melahirkan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa darah
dan tanpa ada apa-apa sakit. Tak sakit ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu ghatitun faqama fasalla wa lam yatawadda. Qala Ikrimatu li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mahfuzan. Dan tersebut di dalam hadis daripada Sayyidina Ikrimah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah tidur sehingga didengari bunyi yang keluar daripada hidung baginda, yakni sehingga didengari bunyi dengkur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda telah bangun lalu menunaikan salat dan baginda tidak berwudu. Ini juga antara khususiyah, kelebihan, keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi ada tersebut di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'asyiral anbiya'i tanamu a'yununa wa la yanamu qulubuna. Sesungguhnya kami sekalian para nabi tidur mata-mata kami tetapi tidak tidur hati-hati kami. Nabi ni mata je nampak tertutup tapi hati dia sedar. Sebab itu tidak dihukumkan batal wuduk apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Sebab hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berjaga. Tidak macam kita tidur. Kalau kita tidur tak sedar dah. Zahir batin hilang. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua para nabi seperti ini. Ini antara keistimewaan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab tu Nabi tidur walaupun berdengkur sekalipun, bangun terus solat dan tidak berwuduk. Maka kata ulama sepakat bahawa ini adalah keistimewaan yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita orang biasa, kalau tidur terlentang baring, macam mana sekalipun batal wuduk. Tetap papan punggung ke tidak tetap papan punggung ke, sama je kalau tidur terlentang. Kalau tidur duduk, kalau papan punggung tu tetap di tempat kita tidur, maka tidak batal wuduk. Kalau tidak tetap, batal wuduk. Itu untuk orang biasa. Berkata Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tidur dengkur, kemudian Nabi terus mayang tak wuduk? Kata Sayyidina Ikrimah, kerana sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam kana mahfuzan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dipelihara hati baginda sallallahu alaihi wasallam daripada tidur. Walaupun matanya tertutup tapi hati tak tertutup, sentiasa sedar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yataghawwata inshaqqatil ardu fabtala'at gha'itahu wa bawlahu wa fahat lidzalika raihatun thayyibah. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membuang air besar, maka bumi akan terbuka, terbelah. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buang air besar tu, tanah dia tu akan terbelah.
zaman Nabi sebelum wujudnya tandas, sebelum wujudnya bangunan yang dikhususkan untuk buang air, maka orang-orang pada masa itu buang air dia akan pergi jauh daripada kawasan rumah dia. Sekira-kira orang tak nampak lah, dia pergi jauh tempat yang tak nampak. Sebab tu dipanggil al-khala'. Khala' ni maksudnya tempat yang orang tidak nampak, buang air situ. Jadi buang air tu atas tanah lah, dia tak ada mangkuk apa. Jadi dalam riwayat ni sebut bumi akan terbelah lalu menelan najis baginda sallallahu alaihi wasallam dan air kencing baginda. Mana kata selepas Nabi buang air tak ada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pelik. Sebab apa yang keluar daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada khilaf di kalangan ulama, tapi kebanyakan ulama kata suci. Peluh Nabi, air liur Nabi. Sebab tu para sahabat bila Nabi meludah berebut nak sambut supaya air liur tu tak jatuh kat lain, jatuh atas tangan dia, dia buat sapu tubuh dia. Tapi jangan kita bayang macam air liur kita. Zat dia tu wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Yang disebut air liur, macam mana rupa dia, wallahu a'lam. Tapi kalaulah kita kata macam hak kita keluarkan pun tak ada masalah. Sebab zaman kita ni pun ada je orang yang gitu. Apabila dia terlampau ta'assub terhadap seseorang dan anggap satu orang tu hebat dan sebagainya, dia boleh belaka. Air basuhkan kaki boleh minum. Apatah lagi untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma riwayat ini ada komentar di dalam syarahan ini menyebut bahawa riwayat ini adalah riwayat yang tidak kuat. Wallahu a'lam. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka ta'til khala'a fala nara minka shay'an minal adha. فقال لها يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tuan pergi ke al-khala', yakni tempat yang kosong daripada orang untuk buang air, tetapi kami tidak nampak daripada tuan apa-apa bekas kotoran pun pada tempat itu. Tak ada pun kesan najis dan sebagainya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu bahawa bumi akan menelan apa sahaja yang keluar daripada para nabi? Apa sahaja yang keluar bukan sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi. Apa sahaja yang keluar daripada tubuh tu bumi akan telan, hilang, tak nampak. Sehingga tidak dilihat apa pun, maksudnya sehingga tidak dilihat daripadanya, yakni daripada apa yang keluar daripada para nabi itu apa-apa kesan pun. Tak nampak kesan apa-apa. Ini keistimewaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa qala qaumun min ahli al-ilmi bi taharati hadaini al-hadatsaini minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata sekumpulan ahli ilmu bahawa suci dua hadas ini daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.
yakni najis yang keluar, sama ada air besar ataupun air kecil yang keluar daripada Nabi. Dan sekumpulan ulama, bukan sedikit, bahkan di kalangan ulama mazhab kita pun tak kurang yang mengatakan bahawa dua-dua najis ini adalah suci. Dia bukan najis. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebahagian, bukan semua, ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa najis yang keluar daripada Nabi, sama ada najis kecil ataupun najis besar, tidak najis. Dia adalah suci. Cuma dia kata tu kata saja je ke? Tak, ada dalil dia. Wa syahidu hadha annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu syai'un yukrahu wala ghairu tayyibin. Dan menjadi saksi atas pendapat ini ialah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya yang keluar daripada Nabi ni tidak ada sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Air liur, peluh, semua benda yang tidak yukrahu, maksudnya tidak dibenci. Wala ghairu tayyibin, dan tidak wangi. Maksudnya yang keluar pada tubuh Nabi ni semua yang wangi sahaja. Hatta air kencing sekalipun, hatta najis air besar sekalipun, wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, khususnya ulama yang terkemudian, yang mutaakhir, mereka berpendapat bahawa najis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sama seperti manusia yang lain, dihukumkan sebagai najis. Wa min hadha hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ghassaltu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu anzuru ma yakunu minal maiti falam ajid syai'an faqultu tibta hayyan wa maitan wa sata'at minhu rihun tayyibatun lam najid mithlaha qattu. Dan termasuk dalam hukum ini, yakni di antara dalil yang menunjukkan atas hukum najis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suci, ialah hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, aku telah memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas dimandikan, maka aku telah pergi melihat apa yang berlaku terhadap jenazah baginda. Sebab jenazah Nabi selepas dimandikan 2 hari selepas itu baru disemadikan. Taruh 2 hari. Maka aku tidak dapati apa-apa, yakni tidak dapati apa-apa perubahan daripada jenazah baginda. Tak ada keluar bau, tak ada apa. Maka aku telah berkata, tibta hayyan wa maitan. Pada ketika hidup dan pada ketika meninggal dunia, Tuan sentiasa dalam keadaan wangi. Dan keluar bau yang sangat wangi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang kami tidak dapati sepertinya sama sekali. Maksudnya sebelum tu tak pernah jumpa bau wangi seperti itu. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika matinya Allah Taala nampakkan tanda-tanda kemuliaan berlaku kepada guru saya di Pakistan. Nama dia Maulana Musa.
ketika meninggal dunia, tanah kubur dia tu 6 bulan wangi. Tanah dia tu wangi 6 bulan. Saya tanya pada guru saya, betul ke? Dia kata betul. Saya sendiri ambil tanah tu, letak dalam almari saya. Wangi. Memang wangi. Tu antara kita kata karamah yang Allah Ta'ala kurniakan. Tak boleh nak cerita sangat benda ni. Benda tu ada. Masya Allah. Bila Allah Ta'ala nak tunjuk, benda tu tak mustahil. Jadi itu orang biasa, orang umat Nabi, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu qala Abu Bakr hina qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dan seperti kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan perkataan yang sama, tibta hayyan wa maitan. Tuan mati pun wangi, hidup pun wangi, ketika beliau mengucup jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Jadi itu menjadi dalil bahawa apa yang keluar daripada Nabi ni semua wangi, walaupun dah tak ada nyawa dah. Wa minhu syurbu Malik bin Sinan damahu yauma Uhudin wa massuhu iyyahu wa taswighuhu sallallahu alaihi wasallam dzalika lahu wa qawluhu lan tusibahu an-naru. Dan di antara dalilnya lagi ialah kisah Malik bin Sinan radhiyallahu anhu meminum darah baginda sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Dan pada peperangan Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam tercedera, darah mengalir daripada apa nama ni, topi besi Nabi ni melekat di kepala ni, keluar darah. Maka sahabat ni nama Malik bin Sinan, darah tu dia minum. Kemudian darah yang mengalir tu diminum, kemudian darah yang ada di tempat luka tu dihisap pula. Disedup, diminum. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan itu kepada beliau. Nabi tak kata apa-apa. Dia minum darah Nabi itu, Nabi tak kata tak boleh ni, ataupun lain kali jangan buat. Tak. Dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, lan tusibahun naru. Kamu sekali-kali tidak akan terkena api. Kamu sekali-kali tidak akan terkena api, yakni api neraka. Sebab apa? Darah aku bercampur dengan darah kamu, masuk dalam tubuh kamu. Lan tusibahun naru, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka, yakni kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak larang dia, bahkan Nabi bagi tahu pula kelebihan. Jadi itu antara bukti bahawa darah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak najis, suci. Wa mithluhu syurbu Abdillah bin Zubairi dama hijamatihi wa qala lahu alaihi salatu wassalamu wailul laka minan nasi wa wailul lahum minka wa lam yunkirhu. Dan seperti kisah Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu tadi, ialah kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminum darah bekam baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bekam di kepala, kemudian Nabi panggil Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nabi kata, idhhab ya Abdallahi faghayyibhu. Pergilah wahai Abdullah, hilangkanlah dia, yakni hilangkanlah darah bekam ni.
Dalam riwayat lain ada sebut idhhab bihadzal dami fawarihi haitsu la yarahu ahadun. Bawalah darah ini, yakni bawalah darah ini pergi dan sembunyikanlah dia, sekira-kira tidak ada sesiapa pun yang dapat melihatnya. Tapi bila Nabi suruh, dia pun bawa pergi. Bila dia balik, dalam riwayat itu disebut fadhahabtu fasharibtuhu. Aku telah pergi, kemudian aku telah minum darah tu. Thumma ataituhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada baginda semula. Faqala, maka baginda bertanya, ma sana'ta? Apa yang kamu dah buat? Maksudnya darah tadi tu kamu buat apa? Tanam ke? Buang di mana? Qultu ghayyabtuhu. Aku jawab, saya telah menghilangkan dia. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la'allaka syaribtahu. Mungkin kamu dah minumnya. Ke kamu minum? Nabi tanya. Qultu syaribtuhu. Dia kata, saya jawab, saya telah minum. Jadi Nabi pun tak kata apa-apa. Cuma Nabi beritahu, wailul laka minan nasi wa wailul lahum minka. Malang untuk kamu daripada orang ramai, dan malang untuk mereka daripada kamu. Yani Nabi SAW beri isyarat kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair bahawa akan datang satu ketika nanti beliau akan dibunuh. Pada zaman Hajjaj bin Yusuf, pada waktu itu ramai sahabat-sahabat tabi'in yang dibunuh dengan kezaliman daripada Al-Hajjaj ni. Dan antaranya ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Walam yunkirhu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan beliau. Perbuatan dia minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, tidak, Nabi tak kata apa-apa pun. Nabi tak engkar pun. Itu menunjukkan bahawa darah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suci. Wa qad ruwiya nahwun min hadha anhu sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin syaribat baulahu faqala laha lan tashtaki waja'a batniki abadan. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan seperti riwayat ini daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang wanita yang minum air kencing baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama perempuan ni, nama dia Barakah. Dia ni berkhidmat, jadi khadim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia minum air kencing Nabi. Nabi tak ingkar, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lan tashtaki waja'a batniki abadan. Kamu sekali-kali tidak akan mengadu sakit perut sampai bila-bila. Nabi bagi kelebihan pula. Walam ya'mur wahidan minhum bighasli famin wala nahahu an audihi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suruh mereka untuk membasuh mulut. Sahabat yang minum darah Nabi, yang minum air kencing Nabi, Nabi tak suruh membasuh mulut. Kalau dia najis, kena basuh. Contoh kita, mulut kita terkena najis. Contoh gigi kita berdarah, gusi kita berdarah. Gusi kita berdarah. Tidak memada, maksudnya tidak bersih mulut kita dengan semata-mata kita buang air liur sampai bersih darah tu. Tak ada darah dah, tak suci lagi. Kita kena berkumur. Berkumur keluarkan baru bersih.
Mana kata contoh kalau bulan puasa ni dekat ni, gusi berdarah, dan kita ni bukanlah orang yang sentiasa sentiasa berdarah gusi. Maka kalaulah setakat buang air liur sampai hilang rasa darah tu, tapi kita tak basuh mulut kita, tak berkumur-kumur, kemudian kita telan pula air liur tu, walaupun tak ada rasa darah, tak ada warna darah, batal puasa. Sebabnya dikira mulut kita, air liur kita itu bernajis, mutanajis, terkena najis. Dia kena basuh dulu, bersihkan mulut, berkumur-kumur. Jadi Nabi tak suruh pun sahabat dan sahabiah yang minum darah, minum air kecil tadi untuk basuh mulut. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menghalang mereka daripada mengulanginya. Nabi tak kata pun lain kali jangan buat. Nabi tak kata. Jadi itu menunjukkan bahawa yang keluar daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suci. Dan inilah yang dipegang oleh sebahagian daripada kalangan ulama. Mereka berpegang bahawa apa sahaja yang keluar daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah suci. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada saya dan kita semua untuk dengan apa yang dibacakan pada malam ini bertambah lagi kecintaan kita, kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menimbulkan semangat untuk kita mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.